Bersua kembali, Digital Penang laksana pelbagai inisiatif untuk membangunkan keusahawanan digital menerusi teknologi digital terkini bagi menaik taraf kegiatan komersial mereka. Itu antara paparan berita dari Pulau Pinang. Kita langsung bersama Zatul Ikhmah Muhammad Nur. Silakan. Ya, terima kasih. Belanjawan 2025 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersifat inklusif dan menyeluruh. Memfokuskan kesejahteraan rakyat, ia merupakan belanjawan terbesar negara yang pernah diperkenalkan setakat ini. Pengarah Pusat Penyelidikan Dasar Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Madya Dr. Azim Fazwan Ahmad Farouk berkata, tidak hanya golongan tertentu, penstrukturan semula ekonomi bagi memastikan pengagihan hasil negara dapat dinikmati pelbagai peringkat masyarakat. Usaha kerajaan untuk menstruktur semula ekonomi negara dan saya rasa ianya merupakan permulaan kerajaan untuk memastikan bahawa semua golongan masyarakat dapat mendapat habuan daripada perkembangan ekonomi sebanyak akan menyumbang kepada Malaysia menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi di masa hadapan. Kerajaan telah pun memberi penekanan kepada peningkatan kesejahteraan hidup rakyat terutamanya golongan B40. Belanjawan 2025 yang dibentangkan Jumaat lepas merekod sejarah sebagai dokumen belanjawan tertinggi dengan nilai keseluruhan peruntukan RM421 bilion. Expo Play for Mindful Health yang julung kali diadakan peringkat negeri oleh Kolej Tingkatan 6 KTI Desa Murni bersempena Bulan Hari Kesihatan Mental menjadi platform terbaik pupuk kesedaran mental sihat khusus buat remaja. Mensasarkan golongan remaja berusia 16 hingga 18 tahun. Ia merupakan program kerjasama di antara guru dan pelajar kolej berkenaan. Guru pembimbing projek Hazwani Abdul Zalil berkata pelbagai persediaan rapi telah dilaksanakan sejak Ogos lalu. Menyebarkan kesedaran tentang minda sihat. So pelajar-pelajar ini memang bersedia sejak bulan 8, 9 dan 10 merupakan hari kemuncak dan kita jadikan sebagai program peringkat negeri. Jika ada rezeki kita akan jadikan sebagai program tahunan di kolej di mana peringkat Pulau Pinang. Kebanyakan pelajar pula menyifatkan expo yang dianjurkan itu sebagai platform terbaik menangani tekanan sekaligus memberi pendedahan berkaitan kepentingan mental sihat. Pelajar ni dia rapuh. Jadi apabila program ni diadakan, pelajar tu sendiri dapat menangani daripada stres tu lebih terukkan lagi keadaan. Untuk membangkitkan semangat seorang individu untuk menjadi lebih kuat dan saya rasa program seperti ini haruslah dianjurkan sepanjang generasi untuk melahirkan masyarakat yang sihat dari segi mental dan fizikal. Program yang dianjurkan dengan kerjasama badan bukan kerajaan itu turut disertai pelajar daripada 23 buah sekolah dari seberang Perai Utara. Digital Penang terus memacu usaha mempertingkat perkembangan literasi digital dalam kalangan pengusaha tempatan dan penduduk negeri. Entiti kerajaan negeri itu aktif dalam menggalakkan ekosistem digital terutama dalam aspek kecerdasan buatan AI melalui latihan dan penyebaran pengetahuan. Fokus utama pastinya ke arah mencorak minda masyarakat digital dalam urusan harian. Transformasi digital untuk negeri Pulau Pinang. Dekat Digital Penang kita sedang giat aktif dalam membangunkan ekosistem syarikat teknologi pemula dengan memupuk syarikat pemula menentasi semua sektor teknologi dengan memberi pendekatan khusus kepada teknologi kreatif digital. Latihan dan bimbingan yang ditawarkan berupaya membuka 1,001 peluang perniagaan dalam dunia digital sekaligus menjadi batu loncatan dalam sektor ekonomi. Penggunaan ekosistem syarikat pemula berjaya membuka peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi sekaligus dapat meningkatkan ekonomi yang ketara. Selain daripada itu,
perusahaan kecil, mikro dan sederhana yang mengunjungi dan menyertai bengkel-bengkel yang pernah diadakan oleh Digital Penang pernah melaporkan bahawa berlaku peningkatan pendapatan sebanyak 30%. Kelas percuma akan turut diadakan untuk memberi kesedaran kepentingan dunia digital kepada orang awam. Kami sekarang bersiap sedia untuk melancarkan beberapa inisiatif digital bagi tujuan untuk memacu inovasi dan juga memperkukuhkan penglibatan komuniti. Acara yang terkini yang akan berlangsung adalah Penang Go Digital Carnival yang akan berlangsung pada 10 November 2024 dari jam 9 pagi hingga 5 petang di Pika Convention Center. Inisiatif Digital Penang dilihat berupaya mengubah kehidupan warga negeri dalam mendepani cabaran dunia termasuk aspek AI yang merupakan keperluan pada masa akan datang. Demikian paparan dari Pulau Pinang. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih Zatul. Saudara, sebanyak 198 kes berkaitan penyeludupan barangan bersubsidi rentas sempadan berjaya dipatahkan KPDN Perlis bagi tempoh Januari hingga 23 Oktober tahun ini. Ia melibatkan nilai rampasan mencecah 1.2 juta ringgit. Jumlah tersebut menurun secara mendadak selepas pelaksanaan OPS Tiris 3.0 iaitu 312 kes penyeludupan sepanjang tahun lalu. Dari segi kompaun juga, kalau berbanding tahun lepas, sehingga Oktober sekarang ni RM31,300 jumlah nilai kompaun, berbanding tahun lepas RM273,500 kompaun yang telah dikenalkan tempoh yang sama tahun lepas. Jadi semua indikator ni catatkan penurunan. Maksudnya operasi yang dibuat oleh KPDN bersama dengan agensi lain ataupun KPDN sendiri itu nampak berkesan lah. Bahkan sekarang ni di bawah inisiatif Gempur sekarang ni yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri KPDN, kita akan terus mempertingkat lagi lah aktiviti penguasaan kita terutamanya di negeri sepadan ni. Di Perak, cubaan warga asing seluduk minyak masak paket 1 kg berjaya ditumpaskan KPDN negeri di ICQS Bukit Berapit, Bengkalan Hulu, Perak. Pengarah KPDN Negeri Datuk Kamaluddin Ismail memaklumkan ketika ditahan, dua lelaki berusia 47 tahun itu disyaki cuba bawa keluar barang kawalan ke Thailand. Hasil pemeriksaan mendapati mereka tidak mempunyai kebenaran untuk bawa keluar barangan kawalan berkenaan. 80 paket minyak masak disita termasuk sebuah kenderaan. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Jauhi kawasan pemasangan elektrik ketika musim banjir. Ia bagi mengelak terkena renjatan elektrik yang berisiko berlaku ketika musim bencana alam itu. Ketua Retail Negeri Tenaga Nasional Berhad Nur Hizami Abu Hassan menasihatkan orang ramai mengambil langkah-langkah pengawasan elektrik sebelum, semasa dan selepas banjir. Dan pastikan juga orang ramai perlu ingatkan anak-anak kita dan juga orang awam tidak dibenarkan untuk menghampiri mana-mana perpasangan elektrik kerana dikhawatiri ada kebocoran arus yang boleh mengalihkan arus elektrik dan seterusnya menyebabkan renjatan elektrik. Jadi hindari daripada perpasangan elektrik TNB ataupun perpasangan elektrik milik pihak berkuasa supaya renjatan tidak berlaku.